Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala atas segala nikmat Allah Ta'ala. Nikmat yang Allah Ta'ala berikan kita dengan cukup banyak sekali. Alhamdulillah. Tadi kami berada di puncak Gunung Jerai, tempat awal mula secara rasmi azan dilaungkan di situ. Tempat Syekh Abdullah Khumairi yang membuatkan tercengang akan Sultan Kedah pada waktu itu, Raja Kedah, sehingga baginda masuk Islam. Dan sekarang kita berada di telaganya. Diriwayatkan menjadi sebab terbukanya hati tuanku nak masuk Islam, memeluk agama Islam, kerana pada ketika itu Kedah sedang kemarau. Tambahan pula tuan puterinya sedang gering. Tetapi atas bukit ini boleh ada telaga. Ini telaga depan mata kita ni, tuan-tuan boleh nampak. Ambilkan gambar dia, tunjukkan. Dari situ telaga dia tu, jadi dari atas bukit sini, hampir daripada puncak, ada telaga pulanya. Satu perkara yang pelik lah, saya pergi. Dan periginya pulanya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang menyembuhkan dengan sebab air telaga ini. Allah Ta'ala perkenankan sembuh orang-orang yang sakit, termasuk puteri raja. Maka Syekh Abdullah Al-Khumairi pun dijemput datang ke istana. Ketika itu belum Islam mereka, jadi mereka belum tahu makanan halal, tak makanan halal apa semualah. Dihidangkan seadanya. Makanan istana istimewa-istimewa. Dan Syekh Abdullah Al-Khumairi pun tawakal Allah, dia orang Islam, orang mukmin. Dia tak ada sebut pantang patik begini, agama patik begini. Itu semua termasuk karamah dia. Apa dihidangkan, dia cuba jamah. Apa yang tak diizin oleh Allah Ta'ala, tidak halal oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tak izin dia makan. Begitu dia sentuh, makanan tu bertukar menjadi ular balik semula. Rupanya dia hidangkan ular, masak ular. Bertukar menjadi ular depan mata raja, lihat ular tu melingkar keluar. Begitu dia sentuh, menjadi katak melompat keluar. Begitu dia sentuh, menjadi babi keluar. Mereka hidangkan dengan berbagai-bagai hidangan lah. Memang cara makanan mereka begitu. Sampai sekarang pun mereka makan mesti begitu. Terperanjat tuanku. Tengok karamahnya Syekh Abdullah Al-Khumairi. Sudah bersedia nak masuk Islam, terbuka hatinya. Tinggal satu saja lagi. Satu, perigi ini menjadi tanda karamah beliau. Nombor dua, sembuh tuan puterinya. Nombor tiga, makanan bertukar. Jadi bermakna Tuhan dia maha powerful, maha berkuasa. Sehingga apa yang dia tidak izinkan, orangnya tu tak makan, dan haiwan tu sendiri pun tak izin dia makan. Satu lagi perkara, Gunung Jerai ni dia punya playground dia. Maka lomba nak naik Gunung Jerai, siapa naik sampai dulu. Tuanku ni tangkas, fit dan sakti pulanya. Pak Habib kita tu dengan jubah serbannya, dengan syalnya semualah, orang alim semua. Lomba naik. Dan adatnya kalau Raja Mirong Mahawangsa tu naik Gunung Jerai, berapa lama dia naik? Dan kata setengah hari. Selangkah dia naik, selangkah, dua langkah sampai. Agak-agak ada orang boleh menang dia tak? Jadi dia rasa kalau tak boleh menang memang tak payahlah. Maknanya kalau dia boleh menang tu bermakna Gunung Jerai pun dah jadi dia punya juga bermakna. Begitu ya. Maka kegadisan sedia mula. Tuanku selangkah je, langkah berikut dah sampai. Begitu dia sampai, Tok Syekh dah tunggu atas. Tempat yang kita ke atas tu tadi. Dah ke atas. Maka tengok memanglah bermakna. Memang kira dah tertakluk lah. Tetapi bukan takluk kira sebagai jajah. Bermakna dah tertakluk lah. Kekuasaan tu di bawah. Yang maha kuasa, maha agung yang dibawa oleh Tok Syekh ni. Terus dengan sukarela masuk Islam. Maka masuklah segala jajahan takluknya ke agama Islam. Kedah yang pertama masuk Islam. Kemudian lepas itu baru Pasai. Kemudian itu baru Fatani. Ini menurut salah seorang tuan guru, baba dan juga profesor kaji sejarah di Fatani. Apabila kami ziarah Fatani, beliau ada dalam tulisan dia tu memberikan laporan menurut kajian beliau asal mula ni. Sekarang seluruh tanah Melayu kita itu sangat luas ya, termasuklah sampai ke Sumatera, termasuklah semua tanah Melayu kita, dan semenanjung kita inilah jantung hatinya, dan Kedah inilah injapnya. Sebab itu masuk Islam mulanya di sini. Maka kita di sini berhampiran, di sini ada magamnya Syekh Abdullah Al-Khumairi yang tempat itu dimasturkan. Tidak ramai orang ketahui, saya sendiri pun tak tahu lokasi yang tepatnya di mana ya. Semoga Allah Ta'ala membalas segala jasanya ya. Dan kita sebutkan tadi ya, bahawasanya Islam di tanah Melayu kita ni
setengah-setengah tempat ya. Dia dapat Islam, kemudian begitulah pesennya, tak ada mubaligh baru datang. Maka bertukar, jadi dia punya Islam pun tak jadi macam Islam lagi. Sebab tercampur-campur dengan budaya tempatan. Tetapi alhamdulillah orang Melayu masuk Islam hampir 1000 tahun. Zaman Imam Ghazali mungkin sebelumnya lagi. Tetapi apabila muncul Imam Ghazali, ihya sampai sini juga. Diupdate oleh Allah Ta'ala. Senantiasa diupdate oleh Allah Ta'ala. Apabila keluar Imam Nawawi, sampai sini Majmu'. Sampai sini kitab Bustanul Arifin. Apabila keluar Imam Ibn Hajar, keluar Imam Ramli di Mesir, di Mekah, sampai kemari juga. Subhanallah. Dan orang kita senantiasa diantarkan kursus Islam, ulama-ulama tempatan kita, ulama-ulama Jawi kita, sampailah ke sana. Sampai mereka ke Mekah, balik bawa agama Islam sini. Islam yang kita sekarang ada ini semua, daripada awalnya sampai sekarang, begitulah juga. Islam yang original, Islam yang asli. Setengah tempat dapat Islam tak begitu original. Bercampur aduk dengan amalan-amalan orang tempatan. Tetapi kita senantiasa diupdate dengan ulama-ulama muktabar yang didatangkan di sini. Dengan ulama-ulama muktabar yang terbit dari sini pergi sana. Awal mula saya datang sini bulan puasa berapa tahun yang dahulu sebelum PKP ya. Buka puasa dini, saya terfikir. Orang Kedah cakap dengan kita pun kadang-kadang tak semua perkataan dia kita faham. Kita cakap Jawa dengan dia sepatah dua pun dia tak faham. Umpamanya ya. Tapi awal generasi yang dakwah kemari tu, apa bahasa dia gunakan? Sampai sekarang Habib-Habib tak cakap Melayu, betul tak? Sampai sekarang kita ni orang-orang yang ada yang pas-pas tinggi pun tak mahir cakap Arab. Maka generasi yang pertama tu apa bahasa dia gunakan? Bagaimana komunikasi mereka? Bagaimana komunikasi mereka? Pakai penterjemah pun tak dapatlah terjemah semuanya ya, tidak? Bagaimana mereka berkomunikasi? Macam mana? Dan benda yang diajar tu bukan benda praktikal. Kalau ajar masak kuih tu tak payah cakap pun tak apa. Tunjuk gandum, tunjuk ini, orang boleh ikut. Ajar sembahyang pun boleh secara praktikal juga. Tapi ini ajar tentang kerohanian, keimanan, tauhid. Macam mana dia boleh ajar dan orang-orang Kedah boleh faham pulanya. Generasi pertama boleh faham dan betul pula fahamannya. Tidak orang selain cakap bahasa ayam, satu lain cakap bahasa itik. Dia tak faham. Rupanya lain rupanya. Dia suruh ngadap kiblat, kita ngadap benda lain rupanya. Ngadap pokok pinang ke apa semua. Pasal salah faham. Tidak pula. Betul pula. Betul pula. Apa cara komunikasi? Mungkin kalau dah ada generasi yang berikut-berikutnya tu, mungkinlah dia berkahwin dengan orang tempatan, dapat anak. Nanti mak dia tanya, Pak Hang cakap apa? Pak cakap gini mak. Umpamanya dia kasih terjemah lah. Anak jadi jodoh terjemah ya. Tapi yang generasi pertama tu, boleh masuk Islam dan boleh tahu imannya. Itu Allah punya kuasa. Allah punya kuasa. Siapa Allah Ta'ala nak beriman, beriman. Walau tak faham bahasa sekalipun. Walau dari jauh sekalipun. Sampai sekarang buktinya tengok. Kita tak mahir cakap Arab. Tapi kita dapat keimanan dan yang betul dan tulen. Ini rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala berikan pada kita kaum bangsa Melayu. Yang kita kena jaga amanah ini. Dan awal mula Islam masuk di sini, sekarang sudah nak ending. Kita kena jaga tempat ini. Apabila sampai ending, ingat tuan-tuan ya, siapa yang dengar ceramah saya ni semua. Apabila zaman ending, selamat Dajjal dibinasakan dengan pengikut-pengikutnya. Semua dibinasakan semua. Ajak Imam Mahdi, ajak Nabi Isa naik sini Gunung Jerai. Sorry, bukan Gunung Jerai, Gunung Jerai. Ajak Gunung Jerai sini. Azan lagi sekali. Sebagai closingnya, Alhamdulillah, amanah Islam dah dibawa sampai akhir zaman. Amanah agama Islam dah didukung oleh orang Melayu sampai akhir zaman. Naik sini. Kalau tak ada kenderaan, jalan kaki. Naik. Kalau payah nak atas camping di sini, tak apa. Naik. Tanda syukurnya kita. Dan pada ketika itu nanti jangan bangga ya. Jangan bangga apabila kita sudah sampai dapat kejayaan. Mungkin ramai di antara kita meninggal dunia. Yang saya cakap ini yang akan betul-betul saksi zaman kemenangan itu tak tahu berapa saja, segelintir saja. Ataupun tidak ada di sini kecuali yang lihat daripada internet itu saja. Mungkinlah kalau siapa yang masih hidup pada zaman itu, anda kena bersyukur banyak-banyak kepada Allah Ta'ala. Dan ingat, ketika itu kufar dah tak ada. Orang jahat dah tak ada. Tetapi, syaitan dan iblis masih ada. Dan ketika itu, Islam dah sampai kemenangan. Tetapi keislaman anda belum tahu lagi sampai akhir hayat ataupun tidak. Orang jahat sudah tidak ada. Dajjal sudah tidak ada. Tetapi sekaratul maut, syaitan masih ada ganggu lagi. Sama ada husnul khatimah, orang dapat kemenangan. Orang Melayu dapat membina kebenaran. Dapat kemenangan. Dibela oleh Allah Ta'ala. Itu sebagaimana Nabi khabarkan bahawa Islam akan naik. Itu sudah pasti. Melayu naik tak naik, belum pasti. Itu kita kena perjuangkan. Namun secara individu masih tetap ada sama ada husnul khatimah atau su'ul khatimah. Masih tetap ada. Boleh syahadat akhir hayat, tak boleh syahadat akhir hayat, masih tetap ada. Walau anda hidup pada zaman itu sekalipun, walau sudah capai kemenangan sekalipun, kena banyak apa?
banyak syukur, banyak syukur, banyak syukur. Dan minta, ya Allah. Dan pada zaman itu sebetulnya kalau saya tak nasihat sekarang pun tak apalah. Kerana zaman itu juru nasihatnya Imam Mahdi. Juru nasihatnya Nabi Isa alaihissalam. Cuma kita, bangsa kita cakapkan beforehand dulu. Sebelum perkara terjadi, biar kita nasihatkan dulu, ya. Jangan bimbanglah pada ketika itu ada Imam Mahdi, ada Nabi Isa yang akan beri nasihat kepada masyarakat, ya, ajar tauhid mereka, keimanan mereka. Cuma kami sampaikan dahulu sebagai orang Melayu terhadap bangsa Melayu kita yang hidup pada zaman itu, Imam Mahdi ada, Nabi Isa ada, tetapi iblis dan syaitan masih tetap ada. Ketika itu Islam sudah dapat capai kemenangan, tetapi Islam pada diri individu tu belum pasti lagi, masih dalam bahaya. Masih dalam bahaya. Buat perkara husnul khatimah atau su'ul khatimah masih ada lagi, Maka semuanya tu wajib berjaga sampailah akhir hayat setiap daripada kita. Kena tetap jaga. Dan pada ketika itu mau jaga, kufur tak ada ketika itu, tetapi syirik masih kecil, masih ada. Itu rasa bangga. Jangan terlintaslah mati kita, menang pula aku, ya. Boleh pula aku tetap orang kufar, ya. Boleh pula aku trik mereka, ya. Boleh pula, jangan. Semuanya Allah yang punya kerja. Bukan kita. Ketika itu banyak bersyukur, banyak nangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah sampai kemenangan secara menyeluruh. Jangan pula sampai gagal secara individu pulanya. Masih tetap itu. Bersyukur pada Allah Ta'ala. Masih tetap kena banyak taubat. Masih tetap kena takut. Itu ciri-ciri orang mukmin sejati. Dia protect, dia jaga keimanan dia, dia maintain sampai akhir hayat sekali. Ya. Begitulah kita harapkan, semoga Allah Ta'ala, Islam pasti menang. Kita harapkan supaya bangsa Melayu kita dapat bertahan, diberikan Allah Ta'ala izin untuk membela agama Islam, syariat Islam, akidah yang sebenarnya, sampailah ke akhir zaman, ya. Begitulah tuan-tuan sekalian, dan tolong jaga baik tempat-tempat yang sebegini. Ya. Sampai waktu kemenangan nanti datang sini. Sebagai closingnya nanti, ya. Bahawasanya kita dah dapat diberi oleh Allah Ta'ala menjaga sampai ke akhirnya. Itu amanah yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, sekianlah saja tuan-tuan sekalian secara ringkas kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.